Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini saya nak share mengenai manusia yang menyembah lembu. Dan video ini bukan untuk menghina mana-mana agama yang menyembah lembu sekarang sebagainya, tapi untuk berkongsi ilmu. Sahabat semua, kisah berlakunya syirik dengan menyembah lembu ini telah pun dirakamkan dalam Al-Quran dan juga Bible, di mana ketika perjalanan Nabi Musa AS bersama kaumnya setelah mengharungi saat getir ketika dikejar oleh tentera Fir'aun daripada Mesir pada ketika itu, dan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa terbelahnya Laut Merah dan ditenggelamkan tentera Fir'aun di tengah-tengah Laut Merah tersebut. Selepas itu Nabi Musa AS dan kaumnya, iaitu Yahudi, meneruskan perjalanan ke Palestin. Lalu di tengah-tengah perjalanan itu bertemu dengan satu kaum di sebuah tempat yang mana kaum tersebut menyembah berhala dan patung-patung. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah itu, lalu mereka sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. Melihatkan yang demikian, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Nabi Musa AS menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil," iaitu Yahudi tadilah. "Sesungguhnya mereka penyembah-penyembah berhala itu akan dihancurkan apa yang mereka berada di dalamnya daripada perbuatan syirik, dan tetaplah salah apa yang mereka kerjakan itu." Surah Al-A'raf ayat 138 sampai 139. Jadi setelah itu Nabi Musa AS dan kaumnya meneruskan perjalanan sehingga tiba di satu bukit, itu Bukit Tursina. Maka Nabi Musa menyerahkan amanah memimpin kaum Bani Israel kepada Nabi Harun, itu saudaranya. Selama 40 hari Nabi Musa berada di Bukit Tursina, dan pada ketika itu juga Bani Israel mula membelakangi ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Dalam Bible mereka menyebut Nabi Harun yang cipta anak lembu itu daripada emas untuk sembahan mereka, tetapi sebenarnya tidak, melainkan ia adalah fitnah orang Yahudi. Al-Quran menyebutkan yang menciptakan anak lembu itu bukan Nabi Harun, tapi Samiri yang berbangsa Yahudi. Salah satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama Samiri di dalam Al-Quran adalah disebabkan terdapat kesalahan fakta yang ada di dalam Bible mengenai peristiwa ini, dan Al-Quran memperbaiki fakta itu dalam Bible, iaitu tuduhan bahawa Nabi Harun lah yang menciptakan anak lembu, sedangkan menciptakan anak lembu itu untuk sembahan Yahudi itu adalah Samiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula memberi kemanfaatan. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cubaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini sehingga Musa kembali kepada kami. Taha ayat 88 sehingga ke 91. Jadi sahabat semua, dalam Al-Quran Allah memperbetulkan fakta bahawa Samiri yang mengukir patung lembu untuk disembah dan bukannya Nabi Harun. Dalam Al-Quran juga menyebut tegahan dan larangan yang Nabi Harun lakukan terhadap kaumnya, tetapi tidaklah diendahkan. Malah mereka sehingga nekat ingin membunuh Nabi Harun AS. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan juga perkataan Nabi Harun mengenai kaum Yahudi ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum Bani Israel memandangku lemah dan nyaris-nyaris mereka membunuhku ketika aku melarang mereka. Surah Al-A'raf ayat 150. Setelah itu Allah menghukum Bani Israel dengan hukuman yang sangat keras dan memberi azab kepada mereka. Sahabat semua, sikap manusia ini ingin beragama, ingin menyembah Tuhan, ingin meminta rayu, meminta pertolongan Tuhan yang boleh memberikan mereka segala-galanya. Tetapi seringkali apabila melibatkan perkara agama dan ketuhanan, kebanyakannya manusia akan menutup mindanya dan tidak boleh berfikir dengan waras, sehingga patung, berhala ataupun lembu yang diukir dengan tangan mereka sendiri disembah dan dianggap sebagai Tuhan. Walhal mereka pernah didedakan tentang tauhid dan ajaran yang sebenar, akan tetapi nafsu dan logik mereka ingin juga sesuatu yang lemah untuk disembah. Sampailah ke hari ini
berapa ramai, berapa banyak agama yang menyembah berhala disebabkan ingin rasa menyembah itu kepada Tuhan, tetapi disalahguna jalan yang sebenarnya. Jadi cukup sekitar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.